Antara yang menjadi kemarahan orang kampung adalah ia dikaitkan dengan kegagalan mereka mendapat hak milik tanah. Selain imam yang kecewa kerana tidak lagi dilantik memegang jawatan tersebut. Orang kampung menggelar mereka sebagai kumpulan jubah putih. Ahli-ahlinya hanya terdiri daripada golongan lelaki. Antara individu yang terpengaruh untuk turut menganggotainya termasuklah Imam dan Bilal. Persoalan tentang kegiatan mereka di kampung Muhammad Nur, Batu 5, Parit Sulong, Johor terjawab pada 16 Oktober 1980 apabila negara dikejutkan dengan peristiwa serangan ke atas Balai Polis Batu Pahat. Hakikatnya, tiada siapa menyangka dengan hanya bersenjatakan pedang, mereka sanggup melakukan serangan berani mati seperti itu. Dikenali sebagai kumpulan jubah putih kerana kelibat ahli-ahlinya dilihat mengenakan pakaian jubah berwarna putih. Walaupun agak pelik, kehadiran mereka dikatakan tidak pernah mengganggu penduduk kampung. Malah, salah sebuah tempat yang dikenali sebagai Bukit Payung di kampung tersebut telah dijadikan markas oleh ahli-ahli kumpulan itu. Kepercayaan bahawa apa yang diamalkan menyebabkan mereka kebal, mendorong gerakan serangan ke atas balai polis tersebut dilancarkan. Kumpulan itu dikatakan nekat melakukan serangan tersebut, kononnya atas nama jihad dengan tujuan menakluk Batu Pahat dan kemudiannya meneruskan penaklukan mereka ke atas kerajaan negara ini. Ketua kumpulan itu, Ahmad Nasir Ismail yang berasal dari Kemboja, dikatakan berjaya mempengaruhi segelintir penduduk tempatan mengikuti ajaran sesat yang dibawanya dengan mengambil kesempatan di atas rasa tidak puas hati beberapa pemimpin kampung. Antara yang menjadi kemarahan orang kampung adalah ia dikaitkan dengan kegagalan mereka mendapat hak milik tanah. Selain imam yang kecewa kerana tidak lagi dilantik memegang jawatan tersebut. Ahmad Nasir akan merapati golongan pemimpin yang kecewa itu dengan menyatakan rasa simpati dan akhirnya berjaya meresapkan ajaran sesat di kalangan mereka sebelum ia disebarkan pula kepada orang lain. Mengimbau kembali tragedi ngeri itu, bekas anggota polis yang bertugas di balai polis tungkang pecah sewaktu kejadian itu berlaku. Ahmad Nasuha, 83 berkata, sebaik sahaja menerima aduan, polis telah menjalankan siasatan tentang kumpulan ajaran sesat yang didakwa itu. Penduduk kampung membuat aduan tentang kumpulan itu yang mengamalkan ajaran sesat di puncak Bukit Payung dan merancang untuk menyerang balai polis Batu Pahat, katanya ketika ditemui. Katanya lagi, dia juga memaklumkan bahawa antara ajaran sesat yang dilakukan kumpulan itu adalah membaca zikir dengan menyebut nama Guru Yahya berulang-ulang kali dan tidak perlu menunaikan solat Jumaat. Bagaimanapun jelas Ahmad, usahanya menjajaki kumpulan tersebut dengan turut mendaki Bukit Payung gagal menemui mereka kerana difahamkan kumpulan itu hanya mendaki bukit tersebut pada waktu-waktu tertentu. Kumpulan ajaran sesat itu menempah pedang yang digunakan untuk menyerang balai daripada seorang tukang pedang di daerah ini. Detik serangan bermula apabila seramai 15 orang ahli kumpulan itu yang menaiki 2 buah teksi telah menyerang dari bahagian belakang dan depan balai polis serta menetak sesiapa sahaja yang ditemui di situ. Serangan nekat
pada kira-kira pukul 9.30 pagi tersebut telah mencederakan seramai 25 orang terdiri daripada anggota polis, seorang wanita syarat mengandung, 6 kaki tangan awam balai polis tersebut, seorang budak pejabat dan 2 orang awam yang sedang membuat laporan. Amukan dengan pedang bertulis kalimah syahadah hanya berakhir apabila 6 penyerang termasuk ketuanya, Ahmad Nasir Ismail, terbunuh. Saki-baki kumpulan itu kemudian menghala ke pejabat Kadi Daerah Batu Pahat dan Mahkamah Syariah sebelum bersembunyi di sebuah rumah di parit Corak Senawi, terletak kira-kira 10 km dari lokasi kejadian. Serbuan polis di rumah terbabit menjumpai sejadah bendera putih mengandungi ayat 2 kalimah syahadah dan perkataan Muhammad, Mahdi dan Isa dalam huruf Jawi berwarna hijau serta putih. Kedegilan menyerah diri menyebabkan 2 lagi anggota kumpulan jubah putih terkorban dan yang lain-lain cedera. Rentetan peristiwa tersebut, kerajaan telah mengarahkan semua balai polis di negara ini mendirikan pondok kawalan untuk tujuan keselamatan.